KPM. Oh, lebat betul hujan pagi ni. Asyik baik ada payung. Sejuknya. Hai Nisa. Hai cikgu, selamat pagi. Baru sampai ke? Ya cikgu, hujan lebat betul kan tadi? Nisa jalan kaki je ke? Sebab tu bawa payung. Nasib baik rumah dekat cikgu. Saya rasa lagi jimat daripada bawa kereta. Betul tak cikgu? Tapi baguslah Nisa, Ya? sebab sebenarnya ada kaitan dengan topik kita hari ni. Wah, kebetulan pula kan ya. cikgu kan. Seronok saya nak belajar pada hari Payung ini. tu pun nampak cantik. Ya, terima kasih cikgu. Baiklah, Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Dan sebentar tadi adalah guru kita. Tetapi sebelum itu, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar mengikuti langkah-langkah utama dalam mencegah COVID-19 iaitu mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter serta cuci tangan dengan bersih, guna air dan sabun dan lazimkan penggunaan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita daripada bakteria dan sebagainya. Baiklah, topik kita hari ini adalah kelestarian global, subjek geografi di mana kita nak berbincang mengenai teknologi maju. Siapa guru kita yang ada dengan kita sebentar tadi? Teknologi hijau, maaf, bukan teknologi maju. Teknologi hijau, kelestarian global, subjek geografi. Jom kita berkenalan dengan guru kita yang ada dengan kita sebentar tadi. Kita tonton dahulu profil beliau. Jom kita persilakan Cikgu Hafizah dari SMK Tunku Ampuan Najihah Seremban. Assalamualaikum Cikgu. Salam Nisa. Cikgu, kalau tadi saya berpayung masuk ke sini, Cikgu macam mana tadi? Saya sebab dari Seremban. Ya. Kena bawa kereta juga. Bawa kereta juga. Yelah jauh. Kalau dekat jauh. tak mengapa. Kalau dekat bolehlah jalan kaki ya, atau berbasikal. Betul. Baiklah. Cikgu, sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua, apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas ataupun di tempat yang bersih. Contohnya macam saku baju ataupun kita ada bekas plastik macam ni pun boleh. Ada bekas juga. Kita guna kembali apa-apa bekas ataupun beg berzip yang anda ada. Yang penting simpan dengan kemas dan bersih dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, kita pun dah mengikuti SOP. Silakan Cikgu, kita sanitasi tangan kita dahulu. Silakan Cikgu. Dengan menjaga penjarakan fizikal yang di rumah pun diharapkan kekal menjaga SOP kerana kita belum menang. Maklumlah, kes zaman sekarang ni ada yang hari dia naik, lepas tu dia turun sikit, lepas tu dia naik balik. Jadi kita tak nak apa-apa yang buruk berlaku kepada diri kita maupun keluarga kita. Baiklah, sekali lagi topik kita hari ini adalah kelestarian global di bawah subjek geografi di mana kita akan membincangkan tentang teknologi hijau. Tetapi saya tidak bersorangan. Walaupun saya berpayung berhujan pagi ni, saya nak ajak juga rakan-rakan untuk turut sama di dalam sesi kita pada pagi ini. Jom kita persilakan rakan-rakan dari SMK Tunku Ampuan Najihah Seremban. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam sejahtera semua. Hai. Waalaikumsalam. Saya harapkan mereka bersemangat, nampak ceria mereka pada pagi ini dan kita nak berkenalan dengan mereka. Jom kita jemput Nurul Huda untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Hai, saya Nurul Huda Wafidah dari SMK Tunku Ampuan Najihah. Okey, terima kasih. Kita jemput Jaya Shalini. Silakan. Hai Jaya. Hai, nama saya Jaya daripada SMK Tunku Ampuan Najihah. Baik, terima kasih. Seterusnya, Liana Akilah. Silakan. Hai, nama saya Liana daripada SMK. Baik. Okey, Tenisha, di mana anda? Sila perkenalkan diri. Hai, nama saya Tenisha. Saya daripada SMK Tunku Ampuan Najihah. Baik, seterusnya kita ada Sarah. Silakan Sarah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah binti Harun. Saya daripada SMK Tunku Ampuan Najihah. Baik, terima kasih Sarah. Last but not least lah orang katakan. Cikgu, kita persilakan Syamimi. Syamimi. Hai, nama saya Rosyam daripada sekolah SMK Tunku Ampuan Najihah.
Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang 1 jam episod pada hari ini dan juga yang di rumah boleh kekal bersedia. Tetapi sebelum itu kan cikgu, sebelum saya tanya soalan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan kepada semua yang menonton teras. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Saipak Solar Farm di Pajam Negeri Sembilan. Saya Mazadi bin Muhammad Taib selaku Head of OEM RE Solar. Sebagai penyokong dasar teknologi hijau kebangsaan, Saipak telah mengambil inisiatif sebagai perintis kepada pembangunan ladang solar yang pertama di Malaysia di sekitar tahun 2010. Pertama di Malaysia yang diuruskan oleh syarikat Saipak di Pajam Martin Negeri Sembilan. Itu dia laporan daripada wartawan kita. Wartawan Cikgu Hafizah yang berada di ladang solar. Pergi sendiri ke ladang solar. Apa kena mengena solar dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini, Cikgu Hafizah? Okey, berkaitan dengan topik kita pada hari ini iaitu teknologi hijau. Jadi saya usahakan sendiri mendapatkan tempat sebab nak kaitkan dengan topik hari ini. So pergi sendiri ke ladang solar. Nisa mungkin tak pernah dengar ladang solar kan. Selalu dengar ladang kelapa sawit, betul, ladang cikgu. getah kan. Kalau tenaga solar pun paling-paling pun panel solar yang ada kan? di rumah yang kecil-kecil tu. Ladang belum lagi. Saya sendiri pergi ke ladang solar yang sebenarnya yang pertama dekat Malaysia. Yang diwujudkan selepas kerajaan isytiharkan dasar teknologi hijau. Jadi ladang solar tu diuruskan oleh Saipak dan dia merupakan kawasan yang sangat luas. Sangat-sangat luas. Okey, dia menjana tenaga solar daripada kawasan pelupusan sampah sebenarnya yang di bawah tu. So dah tutup kawasan pelupusan sampah tu. So dibina panel-panel solar. Saya rasa sangat luas kawasan tersebut. Dan pastinya kawasan yang luas, panel yang sangat banyak juga menghasilkan tenaga elektrik yang banyak untuk negara kita gunakan. Itu yang kita panggil teknologi hijau, cikgu kan? Ya, betul. Itu dia kaitan dengan topik kita pada hari ini. Baiklah, kita ada satu lagi video yang kita nak pertontonkan kepada semua dan kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Pada pemahaman saya, teknologi hijau ini dapat meningkatkan kualiti hidup kita. Dengan memelihara alam sekitar, kita dapat memberi generasi zaman yang akan datang merasai apa yang kita rasa pada masa ini. Sebagai contoh, kita mengitas semula barangan yang boleh dikitas semula agar kita dapat memberi generasi yang akan datang merasai sumber-sumber yang semula jadi pada masa kini. Bagi pemahaman saya, teknologi hijau adalah produk inovasi yang bersifat nasional alam. Seperti sekarang, kita sudah mempunyai plastik biodegradasi. Plastik biodegradasi cepat terurai berbanding beg plastik biasa. Dengan ini, beg plastik ini dapat menyelamatkan bumi serta meningkatkan kualiti hidup manusia. Teknologi hijau adalah satu inovasi untuk mencipta satu perkara yang baru bagi memelihara alam sekitar. Saya juga menggunakan buku nota yang terhasil daripada kertas-kertas terpakai. Kita membuat sesuatu tanpa merosakkan alam sekitar. Okay, contohnya kita mengamalkan amalan 3R, reuse, reduce dan recycle. Kita menghias taman kita menggunakan tayar-tayar lama tanpa membuang dan mencemarkan alam sekitar. Selain itu, menyimbatkan tenaga itu pun penting dan satu amalan teknologi hijau juga. So, jangan lupa untuk tutup switch sebelum keluar dari kelas. Pada saya, teknologi hijau ialah teknologi yang memelihara dan tidak merosakkan alam sekitar. Contoh produk teknologi hijau ialah
pensel yang diperbuat daripada kertas, bekas makanan yang diperbuat daripada ubi kayu. Kita hendaklah mengamalkan beberapa amalan seperti amalan berkongsi kereta, amalan menaiki kenderaan awam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Hafizah serta rakan-rakan dari SMK Tunku Ampuan Najiah Seremban Negeri 9. Tetapi sebelum itu kan Cikgu, kita nak tunjukkan kad ucapan digital yang kita terima di Didik TV, kiriman dari adik Muhammad Safwan, merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu, Sabah, dengan ucapan, "We are glad to have you. Happy National Teachers Day. Thank you for always passing on your knowledge to us." Terima kasih Muhammad Safwan di atas kiriman kad ucapan digital tersebut bersempena dengan kempen #Terima kasih Cikgu. Baiklah Cikgu Hafizah, Cikgu dah bersedia? Sudah. Kawan-kawan saya di studio, adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Ya, kawan-kawan kita pun dah bersedia semuanya. Jom Cikgu, kita mulakan. Silakan Cikgu. Jadi Nisa, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan teknologi hijau. Teknologi hijau. Bukan teknologi maju. Bukan, teknologi hijau. Okey. Tadi Nisa dah tengok pun persoalan tadi. Mengapa Malaysia berpotensi untuk memajukan tenaga solar? Ya. So apa jawapan Nisa? Negara kita panas Cikgu sepanjang tahun. Jadi menerima taburan cahaya matahari itu banyak. Betul tak Cikgu? Betul sangat. Okey. Jadi kerana Malaysia berada di kedudukan dekat dengan garisan Khatulistiwa. So iklim kita adalah iklim Khatulistiwa yang cirinya adalah panas sepanjang tahun. So kita akan mendapat cahaya matahari 6 jam sehari. Jadi sebenarnya memang Malaysia sesuai untuk menjana tenaga solar, untuk memajukan tenaga solar. Jadi sebelum tu kita nak tanya juga pendapat ataupun murid-murid kita yang ada bersama, apa yang mereka faham tentang teknologi hijau. Siapa nak jawab? Siapa nak kongsikan? Ada siapa nak jawab? Sarah ke? Sarah. Silakan Sarah. Sarah. Jangan malu-malu, angkat je tangan tu. Saya. Macam tu. Ya, okey, silakan. Bagi saya, teknologi hijau ni dia merujuk kepada pembangunan produk, sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Jadi maksudnya dengan mengamalkan konsep teknologi hijau ni, kita akan dapat menyelamatkan bumi lah dan mengurangkan pencemaran alam. Ya, bagus Sarah, tepat sekali. Itulah sebenarnya konsep teknologi hijau. Selain daripada itu, sebenarnya teknologi hijau ni adalah satu pembangunan produk ataupun inovasi dengan tujuan untuk mengurangkan impak kepada alam sekitar. Sebab poin dia dalam teknologi hijau ni ialah memelihara dan memelihara alam sekitar. Atau ada yang nak tambah lagi tak di kalangan murid-murid saya? Ada yang nak tambah? Boleh Ada kongsikan? nak beri idea lagi, pendapat? Siapa yang nak kongsikan? Mimi? Silakan. Mimi, mikrofonnya dekat di mulut ya. Tak dengar suara. Tak dengar suaranya sayang. Mikrofonnya kat mana? Kalau mikrofon tu kalau boleh dekat sikit dengan mulut ataupun suaranya dekat kuat sikit boleh? Kuat sikit Mimi. Teknologi hijau. Suaranya tak keluar cikgu. Mungkin ada rakan yang boleh bantu. Ada rakan yang boleh nak bantu Mimi sebab kita tak berapa dengar yang Mimi cakap tadi. Mungkin Mimi yang beri pendapat tu betul. Okey, cuma kita tak dengar. Okey, Liana nak beritahu
tentang teknologi hijau? Teknologi hijau ni merupakan satu inovasi yang digunakan untuk mengurangkan pencemaran alam lah. Jadi kita dapat mengamalkan amalan teknologi hijau untuk mengurangkan pencemaran alam. Mengurangkan pencemaran alam. Itulah betul, sebenarnya teknologi hijau bertujuan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey, jadi pembangunan tu walaupun kita nak membangunkan, nak memajukan sesuatu benda, tetapi kita perlu juga jaga alam sekitar yang kita namakan pembangunan yang lebih mesra alam ataupun pembangunan lestari. Okey. Okey, ini matlamat utama kita kenapa kita perlu majukan ataupun giatkan teknologi hijau. Sebab kita nak melindungi ekosistem semula jadi kita. Kita tak nak tebang hutan lagi. Okey, kita nak mengurangkan penebangan. Kita nak kurangkan impak daripada aktiviti manusia. Makin bertambah populasi kita, penduduk kita, sebenarnya permintaan terhadap sumber tu makin meningkat. Betul. Bila makin meningkat, banyak perkara kena korbankan. Betul, jadi kita kena amalkan pembangunan lestari. Masih lagi membangun tetapi masih lagi juga menjaga alam sekitar kita. Itu matlamat utama kita dalam teknologi hijau. Jadi itu adalah salah satu pilihan kita, alternatif kepada pembangunan ekonomi kita. Jangan kita macam rakus nak membangunkan, buat itu, naikkan bangunan itu semua, habis semua. Jadi kita lupa yang alam semula jadi dan kita lupa juga generasi akan datang. Betul, cikgu. Nanti generasi akan datang tak dapatlah nak menikmati sumber alam semula jadi seperti hutan yang cantik, sungai yang bersih dan sebagainya. Kita pun tak boleh nak pergi melancong kan tempat-tempat tersebut. Sebab kita ada banyak sumber hutan yang banyak luas di Malaysia. Antara salah satu negara yang masih mengekalkan kehijauan. So kita kekalkan sekarang supaya generasi akan datang akan menikmati benda yang sama juga. Okey, kalau kita musnahkan sekarang, akan datang tak dapat lihat apa hijau tu. Hutan macam mana, harimau tu macam mana kan. Nanti ada pokok plastik je cikgu. Zaman akan datang macam mana. Tapi plastik tak boleh digunakan. Payung plastik tadi boleh. Payung plastik tadi. Itu salah satu amalan teknologi hijau. Kita guna semula daripada kita buang, kita buat payung. So Nisa pakai pergi kerja bawa payung kalau hujan kan. Okay. So itu matlamat utama kita untuk teknologi hijau. Okey. Kini kita dah masuk dengan contoh-contoh produk teknologi hijau. Mungkin rakan-rakan dalam tu nak beritahu sesuatu, Tanisha? Tanisha ada nak kongsikan berkaitan dengan konsep teknologi hijau ataupun kriteria produk teknologi hijau tu yang Tanisha tahu. Antara kriteria produk teknologi hijau ni kita boleh amalkan amalan 5R. Okey, baik. Dengan menggunakan dengan apa 5R tu Tanisha? 5R merupakan singkatan untuk reuse, reduce, recycle, repair dan rating. Boleh juga rating kan? Ya, betul lah. Rating atau sebenarnya repurpose. banyak R tu, repurpose. Okey. Itu pemahaman Tanisha berkaitan dengan 5R. Okey. Mungkin Nisa ada yang 5R Nisa? Reuse, reduce, recycle, refuse, repurpose. Okey. Maknanya apa saja yang R yang kita maksudkan untuk tujuan kita semula, guna semula, itu adalah amalan 5R. Ada sebahagian juga yang kata ada 10R, ada 12R. Jadi yang penting sebenarnya benda tu adalah berkaitan dengan usaha untuk memelihara dan juga memelihara alam sekitar. Seperti yang Nisa tengok atas meja tu, antara produk-produk yang boleh kita guna semula. Ni beg. So Nisa kalau pergi membeli belah, Nisa bawa tak Nisa sesuatu akan bawa dari rumah? Beg yang macam ni yang boleh diguna semula supaya kita tidaklah minta beg plastik yang ada di pasar raya tu. So kita bawa beg sendiri. Pergi bazar Ramadan pun bawa beg sendiri dan bekas makanan sendiri. Jadi kalau nak beli lauk kan, dicedokkan dalam bekas makanan kita. Yang kita boleh basuh dan guna kembali, bukan plastik yang ikat-ikat tu. So yang tu banyak menyumbang kepada sampah sarap cikgu kan. Bagus Nisa. Nampaknya Nisa memang berteknologi hijau sebenarnya. Okey, maknanya apa yang kita guna semula,
kita guna macam reuse balik semula ataupun repurpose balik untuk tujuan yang lain yang lebih baik, sebenarnya dengan tujuan untuk melihara alam sekitar lah, supaya kita tak membuang sesuka hati lagi, tapi kita guna semula, kita semula, ataupun kita repurpose balik semula kan. Itulah dia sebenarnya amalan teknologi hijau. Dia bukan sekadar kita cipta satu inovasi, tetapi kita mengguna semula apa yang lama dan kita baharukan semula. Itu adalah teknologi hijau sebenarnya. Contoh kalau di sekolah, apa amalan teknologi hijau yang ada di sekolah cikgu? Yang tu Nisa, kita tunggu nanti sebab akan ada video dan murid-murid ni pun akan tunjuk apa yang mereka dah buat nanti di bahagian akhir nanti. Kita masih lagi bercerita tentang contoh produk hijau. Baik, jom cikgu. Ini antara teras utama ataupun kriteria utama untuk mencipta ataupun menghasilkan produk yang berteknologi hijau. Okey, pertama mesti boleh dikitar semula. Macam Nisa kata tadi kan, boleh dikitar semula. Yang kedua, dia mesti menjimatkan tenaga. Tenaga ni contoh dia apa? Tenaga apa Nisa? Tenaga apa kawan-kawan? Ada murid-murid nak bantu, apa tenaga yang kita boleh jimatkan? Mimi, mungkin nak jawab? Mimi punya suara tak keluar kan? Saya rasa mikrofonnya mungkin ada masalah sayang. Okey. Kawan yang lain ada yang nak kongsikan dengan kita? Siapa nak tolong bantu Mimi? Huda? Ya. Okey. Teknologi seperti solar, angin, hybrid, ombak. Bagus Nisa, ni Huda, Nisa pula Huda. Okey. Sebenarnya yang penyimatan tenaga ni dia lebih kepada macam mana kita amalkan ke aktiviti harian kita di dalam rumah. Kita tutup tak switch lampu sebelum keluar. Kita pastikan tak bilik air dalam bilik air kita betul-betul ditutup rapat sebelum keluar bilik air. Itu adalah satu amalan teknologi hijau yang lebih kepada penyimatan tenaga air dan juga tenaga elektrik. Sebab kita nak kurangkan sumber-sumber jadi kita tu habis. Okey. Selain daripada tu, produk tu mesti bersifat mesra alam. Macam mana yang dikatakan mesra alam? Apa agaknya? Ya, ada tak kawan-kawan nak bantu Nisa? Apa yang dikatakan produk mesra alam? Boleh siapa jawab? Siapa nak cuba jawab? Siapa lagi? Liana? Yang nak cuba jawab? Contoh produk mesra alam. Okey, Liana? Contoh produk mesra alam. Mikrofon dekat dengan mulut sikit sayang, boleh? Buat daripada bawa mikrofon tu. Okey, okey. Contoh produk mesra alam yang dicipta bekas makanan yang dibuat daripada ubi kayu. Plastik biodegradasi tadi tu. Okey, boleh. Itu antara produk yang mesra alam lah. Bekas makanan yang dibuat daripada ubi kayu. Pernah tengok tak Nisa? Yang warna coklat tu ke cikgu? Dia macam coklat-coklat lah. Maknanya kalau Nisa dah letak makanan, Nisa nak try gigit makan sebenarnya boleh, tapi janganlah makan. Itu antara contoh kenapa kita buat bekas makanan daripada ubi kayu. Ataupun mungkin serat-serat tebu, sisa-sisa tanaman. Okey, supaya kita boleh lupuskan dia dengan cepat. Dia mudah terurai berbanding polistiren. Ataupun plastik mengambil masa yang lama untuk lupus, beratus tahun plastik untuk lupus, berbanding dengan bekas-bekas yang boleh dikompos, ataupun diurai dengan cepat yang mengambil masa dalam 28 hari untuk terurai. Baiklah. Jadi itulah sebab kenapa kita perlu menggunakan produk-produk yang mesra alam ataupun produk yang boleh dikitar semula. Kita akan sambung perbincangan kita sebentar lagi. Yang di rumah kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Binti Muhammad Johan. Saya dari 4 Tekun. Hai, nama saya Ahmad Furkan bin Muhammad Johan dari 1 Tekun. Kami dari SK Sawah Datuk Mersing Johor. Terima kasih cikgu kerana mendidik kami menjadi orang berguna dan berilmu. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Selamat kembali ke Teras Dididik TV KPM. Sebentar tadi kan cikgu, itu adalah video ucapan yang kita terima dari adik Ana Batrisha binti Muhammad Johan dan adik Ahmad Furkan Muhammad Johan dari SK Sawah Datuk Mersing Johor bersempena dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Terima kasih adik-adik di atas video yang telah dikirimkan. Baiklah Cikgu Hafizah dan juga rakan-rakan dari SMK Tunku Ampuan Najiah Seremban. Kita akan teruskan perbincangan kita. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan dengan contoh-contoh produk teknologi hijau. Sebab tadi kita dah tahu kriteria untuk mencipta ataupun inovasi kepada produk teknologi hijau. Jadi kita nak tengok apa contohnya. Sebelum kita nak buat sesuatu berkaitan dengan produk teknologi hijau, kita pastikan kita menjurus kepada 4 teras utama. Okey, dari segi alam sekitar, kemudian sosial, ekonomi dan juga tenaga. Jadi bila kita nak membangunkan produk tu, pastikan 4 teras ni diamalkan, okey, dimasukkan dalam ciptaan produk masing-masing. Okey, ini contoh produk yang dari segi tenaga. Bas elektrik Melaka mula beroperasi Ogos. Ini berita yang diambil daripada Metro MHI 6 Julai 2000 berapa, saya pun dah tertutup dah tu. Okey, bas elektrik maknanya dia tidak menggunakan petrol ataupun diesel untuk menggerakkan. Jadi apa impak dia pada alam sekitar kalau Nisa, kalau kita gunakan bas elektrik? Kita jimat bahan api yang kita kena cari gali cikgu. Contoh macam minyak, petroleum dan sebagainya. Betul tak cikgu? Ya, betul jugalah. Boleh. Maknanya kita akan mengurangkan ataupun kita menjimatkan penggunaan sumber boleh baharu. Petroleum, sumber yang tidak boleh baharu. Petroleum ni bila kita gali dia lama-lama habis. Jadi kita nak jimatkan penggunaan tu. Kita tukar kita punya cara ataupun rutin kita. Gunakan bas elektrik. Jadi tidak menggunakan diesel ataupun petrol. Dan satu lagi sebenarnya impak dia adalah mengurangkan pembebasan gas. Gas karbon dioksida kan. So tidak mencemar kawasan persekitaran udara kita. So gunakan tenaga elektrik. Dan kita juga ada yang terbaru ni. Kereta elektrik cikgu ya? Kereta elektrik MyCar. Tapi belum keluar lagi rasanya kan. Masih lagi dalam proses. MyCar pun adalah kereta elektrik yang pertama di Malaysia yang akan dikeluarkan oleh negara kita. Ini contoh bagaimana tenaga, produk-produk yang bermotifkan tenaga untuk mengurangkan impak kepada alam sekitar. Ada pendapat daripada rakan-rakan murid-murid berkaitan dengan tenaga? Saya. Silakan Nur Huda. Teknologi hijau dia akan mencari kaedah untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan pada masa yang sama ia akan mempromosikan kecekapan guna tenaga. Seperti yang cikgu tunjukkan contoh produk tadi seperti kereta hybrid, kenderaan elektrik, biodiesel dan kenderaan gas AC atau lebih dikenali sebagai NGV. Contoh-contoh produk ini juga akan mengurangkan pencemaran udara dan mengurangkan penjibatan bahan api fosil. Betul Huda. Terima kasih Huda. Itu adalah bagaimana produk tenaga boleh memelihara alam sekitar. Jadi lebih kepada menjimatkan sumber tenaga semula jadi kita supaya tidak habis dengan cepat dan generasi akan datang masih lagi kena petroleum tu macam mana. Okey. Selain daripada tenaga, kita ada juga produk-produk yang bersifat mesra alam ataupun untuk menjaga alam sekitar. So produk yang dihasilkan tu mesti berteraskan alam sekitar. Contoh yang tadi beg reduce, recycle tu semua tu beg plastik biodegradasi. Itu contoh beg plastik biodegradasi. Maknanya dia cepat urai. Okey, bekas makanan yang dibuat daripada sisa-sisa tumbuhan. Okey, jadi barang-barang seperti ni straw. Contoh straw sekarang ni kita pergi minuman kertas. Pergi kafe, restoran dah ada mereka dah amalkan penggunaan straw yang dibuat daripada kertas. Okey, ada yang
yang tak ada straw langsung, baguslah. Jadi kita nak mengurangkan penggunaan plastik tu, straw daripada plastik. So kita guna yang kertas dan sebenarnya boleh dibuat sendiri. Betul, cikgu. Kita pun ada beg-beg kertas. Macam kertas-kertas ni selalu kita buang. Betul. Apa salah kita buat balik macam beg dan kita bawa pergi pasar ataupun pergi membeli belah. Itu satu amalan ataupun menyokong teknologi hijau berkaitan dengan produk-produk alam sekitar. Mungkin rakan-rakan kita pun nak bagi pendapat tu berkaitan dengan produk-produk berkaitan dengan alam sekitar. Siapa nak cakap? Siapa nak kongsikan? Syamimi, silakan. Syamimi juga. Harap-harap dia boleh bersuara ni. Mikrofonnya didekatkan di mulut. Kuat sikit Mimi. Untuk kita digalakkan menggunakan plastik biodegradasi. Okey. Kerana plastik biodegradasi hanya boleh berurai selama 28 hari. Daripada plastik biasa hanya dia menggunakan 400 tahun untuk berurai. Jadi kita digalakkan untuk menggunakan biodegradasi untuk dimudahkan untuk berurai. Okey, kalau plastik biasa 400 tahun terurai. Ya, kalau betul. plastik yang boleh biodegradasi dia lebih cepat. Jadi dia tidak merosakkan, contoh macam dalam tanah tu dia tak rosakkan alam sekitar. Dia tak merosakkan sebab dia plastik biodegradasi ni bila terurai dia sekali akan menyuburkan tanah tu. Dia tidak merosakkan lapisan ataupun struktur tanah lah sebab dia dibuat daripada sisa-sisa tumbuhan. Itu tujuan kita buat produk-produk yang mesra alam ini. Okey, itu berkaitan dengan produk yang mesra alam sekitar. Okey, kita juga pasti ada produk yang boleh menjana pendapatan negara, membangunkan ekonomi kita. Contoh tadi macam yang saya pergi ke ladang solar, itu adalah salah satu contoh bagaimana syarikat tu membina kawasan ladang solar yang besar, dijana tenaga solar, kemudian bekalkan pula kepada masyarakat ataupun kepada syarikat elektrik negara. Jadi mendatangkan pendapatan kepada syarikat dan juga kepada negara kita. Betul. Jadi itu adalah satu industri yang bagus sebenarnya dan kita perlu galakkan lagi lebih banyak syarikat-syarikat lain untuk membangunkan industri fotovoltaik ni berkaitan dengan tenaga solar. Pernah nampak tak Nisa meter parking yang pakai panel tu? Yang ada panel solar, lampu isyarat pun ada panel solar. Kalau di rumah-rumah pemanas air yang ada panel solar dekat bumbung rumah tu cikgu kan? Betul. Jadi sebenarnya industri solar ni makin berkembang dah sekarang ni. Kita banggalah juga, bersyukur sebab kita punya masyarakat dah nampak kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Jadi mereka dah ramai dah pasang panel solar atas bumbung, penggunaan panel-panel yang kecil ini di tepi-tepi jalan untuk lampu-lampu masuk ke kampung. Semua dah ada. Jadi kita harapkan benda tu terus kekal, diamalkan ataupun dibangunkan oleh syarikat-syarikat untuk memperbanyakkan lagi industri ini. Contoh lampu dekat rumah. Malam terus nyala. So siang menjana tenaga. So malam menyala. So tak perlu pakai banyak tenaga elektrik sedia ada. Jimat bil sebenarnya. Itu industri produk yang berkaitan dengan ekonomi. Kat mana kita boleh jumpa pengangkutan ni? Dekat depan ni pun ada cikgu. Depan segi pentas ni. Tapi Nisa tak gunakan kan sebab Nisa dekat rumah kan. Jalan kaki pun sampai. Tapi kan. ada masa guna juga pengangkutan awam. Nak pergi membeli belah di tengah pusat bandar kan. Jadi sebenarnya memang kita galakkan penggunaan pengangkutan awam ataupun berkongsi kenderaan. Okey, untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida kenderaan-kenderaan yang berasap ni kan. Jadi kita naik pengangkutan awam. Lebih jimat cikgu. Lebih jimat, betul. Mungkin rakan-rakan dalam tu pun nak beri pendapat berkaitan dengan penggunaan pengangkutan awam. Dari segi sosial, apa impak daripada segi sosial bila kita gunakan pengangkutan awam? Siapa yang nak kongsikan? Siapa nak jawab? Okey, silakan Sarah. Saya. Daripada kita menggunakan pengangkutan awam ni, kualiti hidup kita akan dapat ditingkatkan. Maksudnya jika kita ramai-ramai menggunakan pengangkutan awam, jadi bilangan kenderaan bermotor yang mengeluarkan gas asap gas asap yang menjejaskan kesihatan kita pun berkurang. Jadi bila semua orang guna pengangkutan awam, kita pun akan dapat menghidup udara yang segar dan udara yang lebih bersih lah. Okey, bagus Sarah. Bagus. Mesti biasa guna pengangkutan awam ni Sarah. Okey. Itulah dia antara produk-produk yang
4 teras utama. Kita nak membangunkan produk berkaitan dengan teknologi hijau, iaitu ekonomi, apa lagi tadi? Sosial, tenaga dan pelihara alam sekitar. Okey, so itu 4 produk yang perlu, 4 teras yang perlu kita fikir dan kita masukkan bila kita nak membuat sesuatu berkaitan dengan teknologi hijau. Okey. So, kita akan teruskan lagi. Jom. Okey, berkaitan dengan kepentingan. Apa pentingnya teknologi hijau ni? Bila buat sesuatu perkara, mestilah ada kepentingannya, mesti ada tujuannya, ada matlamatnya. So, jadi apa kepentingan teknologi hijau? Jadi sebenarnya kita nak dengar sendiri pendapat murid-murid kita ni. Mungkin mereka dah tahu pentingnya teknologi hijau berdasarkan apa yang kita dah bincangkan tadi. Okey. Dari segi sosial, ekonomi dan juga dari segi penjanaan tenaga dan pemeliharaan alam sekitar. Okey, dari segi sosial, mungkin ada nak jawab murid-murid? Jaya ataupun siapa-siapa? Jaya ada nak apa kepentingan daripada segi sosial? Mungkin cikgu boleh kongsikan dengan kita. Okey, tak apa. Okey, dari segi sosial sebenarnya penting dia. Boleh Jaya. Okey, silakan Jaya. Okey Jaya. Apa dia Jaya? Dengan kepentingan sosial ni dia dapat meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan. Dia juga boleh meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat. Betul, meningkatkan bagus. keselesaan dan kesihatan masyarakat. Bila udara kita bersih, kualiti hidup kita pun kita sihat. Okey, kita sihat. Contohnya kalau kita tanam banyak pokok di rumah pun suasana jadi segar, jadi sejuk je kat rumah tu dan selesa untuk diduduki. Baiklah, kita akan beristirahat seketika cikgu. Tetapi sebelum tu Nisa nak baca kad ucapan kiriman daripada kawan-kawan kita, daripada murid-murid seluruh Malaysia hantar ke Didik TV. Terima kasih daripada mana sebenarnya ni? Farau Pong jadi harapan. Okey, nama dia hashtag terima kasih cikgu ucapannya. Nama pula dah. Terima kasih adik kerana kirimkan kad ucapan yang sungguh comel ini untuk guru-guru di seluruh Malaysia. Dan kita ucapkan selamat Hari Guru yang akan datang kepada guru-guru di Malaysia. Kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Anistiana binti Muhtar dari kelas 2 Proaktif. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia. Burung pipit di tepi perigi, menyusul lalu mencari makan. Guru-guru sentiasa di hati, semoga hidup sentiasa aman. Selamat Hari Guru, terima kasih cikgu. Boleh tak tunjuk macam mana cara-cara nak buat baja organik? Boleh je. Pertama, bulu melaka. Kedua, pisang. Ketiga, bekas. Dan keempat, pisau.
Lepas itu campurkan kedua-dua bahan tersebut. Kacang. Inilah baju organik yang kami telah buat seminggu yang lalu. Campurkan 2 ml baju organik bersama 1 liter air. Kaedah ini boleh digunakan untuk pokok yang berbuah seperti cili, terung, jambu dan seumpamanya. Kaedah ini dapat menyelamatkan alam sekitar. Kita boleh sembuhkan dekat pokok 2 kali seminggu. Cara sembuh dia iaitu sembuh kepada di daun dan batang biar dia menyerap. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kita lihat video daripada rakan-rakan SMK Tunku Puan Najah, cikgu ya, di mana mereka melakukan baja organik. Mungkin cikgu boleh ulas sedikit aktiviti mereka sebentar tadi. Saya rasa elok kita bagi murid ya, sebab mereka juga yang buat baja organik tersebut. Okey, dengan tujuan untuk menyelamatkan alam sekitar. Mungkin Sarah nak beritahu tentang baja organik tadi? Silakan Sarah. Boleh cikgu. Baja organik tadi dia merupakan amalan untuk mengurangkan sisa. Bila kita buat baja organik tu, kita akan gunakan sisa makanan. Sisa makanan macam tadi, pisang kan. So kita akan daripada situ kita akan mengurangkan sisa untuk menggunakan untuk tujuan lain. So daripada situ kita dah boleh mengamalkan konsep teknologi hijau ni dah. Macam saya pun sering membuat baja ni setelah macam daripada sisa makanan, daripada sisa lain jugalah, and then kita bolehlah buat benda ni untuk benda lain. Ya, saya setuju tu. Maknanya kita tidaklah buang sisa makanan begitu saja, mengurangkan pembuangan sampah. Betul juga cikgu kan. Okay. Waktu-waktu bulan Ramadan ni kan, waktu berbuka, makanan-makanan sisa tu mungkin banyak kan. Jadi jangan buang. Okay, Nisa boleh buat macam tadi. Macam mana, ingat tak proses dia? Kita campur gula Melaka dengan pisang. Kemudian ada buah-buahan ke kulit-kulit tu sekali kita masukkan. Dan kita perapkan dalam seminggu. Kita tapis, dapat jus dia. So jus tu lah yang kita akan sembuh pada pokok. So nak elakkan penggunaan baja kimia sebenarnya. Sebab penggunaan baja kimia pun merosakkan alam sekitar. Jadi kita gunakan baja yang telah dikompos daripada sisa makanan. Sebenarnya kita nak kaitkan dengan topik kita yang akhir ini adalah amalan berkonsepkan teknologi hijau. Salah satu tadi ialah amalan 3R. Okey, amalan 5R. Kita ada 5R. Tadi sekolah SMK Tan pun dah ada 10R sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu amalan berkonsepkan teknologi hijau. Dari segi pengangkutan kita, amalan dari segi pengangkutan tadi pun kita dah beritahu penggunaan basikal, bas elektrik, pengangkutan awam itu sebenarnya berkonsepkan hijau lah sebenarnya. Okey, kita jalan kaki macam Nisa buat jalan kaki tadi kan. Okey, itu salah satu amalan ataupun pengangkutan hijau. Okey. Mungkin murid nak beritahu juga berkaitan dengan pengangkutan hijau? Ada yang nak kongsikan? Huda. Okey, silakan Huda. Saya tidak memilih untuk menunggang motosikal ataupun menaiki kenderaan sebagai pengangkutan saya untuk pergi ke sekolah. Tetapi saya memilih untuk berjalan kaki bersama rakan-rakan saya untuk ke sekolah serta pulang ke rumah. Dengan ini saya dapat mengurangkan pencemaran udara berlaku. Okey, betul tu Huda. Okey, so jalan kaki untuk ke sekolah sebab dekat kan, tak perlu nak naik kenderaan. Okey, dari segi landscape juga, apa yang perlu kita amalkan? Kita tanamlah pokok-pokok yang banyak di persekitaran rumah kita, persekitaran sekolah agar lebih hijau dan sebenarnya dapat menyerap gas-gas karbon dioksida yang ada kat udara. Jadi persekitaran lebih bersih, kita punya kehidupan lebih sihat. Itu antara kita punya amalan yang kita boleh amalkan. Jadi mungkin ada juga tambahan daripada Tanisha. Dia ada buat sesuatu rasanya. Tanisha nak kongsikan apa tu dengan kita? Silakan. Saya telah membuat tempat untuk meletak alat tulis. So yang ni saya gunakan kotak yang dikitas mula dengan kertas pembalut yang dikitas mula. Baiklah. Cuba tunjuk jelas sikit di hadapan kamera. Kita nak tengok
Wah, bentuknya segitiga. Kreatifnya. Nisha. Saya dulu masa sekolah selalu buat macam ni, cikgu. Guna gelong tisu yang terpakai, balut, cat, guna pensel warna dan sebagainya. Itu adalah salah satu aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah. Itu amalan teknologi hijau. Dan mungkin menjimatkan. Mimi pun ada benda nak tunjukkan. Mimi ada nak tunjukkan dari segi juga. amalan Mimi pula di sekolah ataupun di rumah. Ya, silakan Mimi. Okey Mimi? Mimi cakap kuat sikit tau. Teknologi hijau saya menggambarkan dengan menggunakan juga produk-produk yang seperti bahan kita semula untuk dijadikan. Contohnya saya menggunakan air botol untuk dijadikan seperti tangki untuk pump sunset. Dia gunakan kembali macam botol air. Okey. Maksudnya repurpose. Mimi gunakan botol air mineral tu, diisi sesuatu dalam tu, kemudian diletakkan di dalam toilet bekas flush tu kan, untuk menjimatkan penggunaan air yang dibuang. Sebenarnya itu salah satu amalan yang bagus, satu inovasi sebenarnya, penggunaan botol mineral yang diisi sesuatu dan letak dalam pam tandas. Itu menjimatkan air. Itu dari segi amalan kita menjimatkan tenaga. Baiklah, kita dapat lihat sebenarnya aktiviti ataupun teknologi hijau ni bermula dari diri sendiri je. Betul. Bermula daripada aktiviti seharian kita dan sebagainya. Baiklah cikgu, memandangkan masa ni cemburu sangatlah dengan kita. Tahu-tahu je dah nak habis. Seronok ni berbincang berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu kelestarian global, subjek geografi teknologi hijau. Mungkin ada sedikit lagi yang cikgu nak kongsikan dengan kita. Okey. Jadi hari ini saya harap semua, bukan kita saja di sini, murid-murid saya juga, masyarakat di luar, amalkanlah teknologi hijau demi untuk memelihara alam sekitar yang lebih berkualiti dan juga untuk generasi yang akan datang. Jadi jagalah alam sekitar kita. Tapi kita ada sesuatu lepas ni. Kita nak apa? Kita nak, jangan sebab apa cikgu, takut pula. Takut. Okey, baiklah, macam yang saya sebutkan tadi, semuanya bermula daripada kita. Daripada rumah tu, pergi dapur tengok apa barang yang kita beli kita semula. Kalau botol kaca, botol plastik atau bekas-bekas plastik, jangan dibuang dengan dibuang terus. Bersihkan dan asingkan untuk kita semula. Kertas, kain pun kita boleh repurpose atau guna untuk tujuan yang baru. Contoh saya tengokkan cikgu kan, antara aktiviti yang saya suka tonton di saluran YouTube, contohnya kain ataupun skirt yang lama tu kita boleh buat sarung bantal. Kita boleh buat beg jahit atau bekas pensel yang baru. Jadi sebenarnya bermula daripada kehidupan seharian kita pilih untuk guna produk-produk yang mesra alam dan kita gunakan kembali produk yang boleh digunakan semula supaya tidak membazir. Yang penting tidak membazirlah. Kalau beli makanan jangan berlebihan. Kita nak kurangkan sisa makanan. Kalau tujuan kita tu lebih kepada lindungi kita dan juga lindungi alam sekitar. Itu sebenarnya teknologi hijau. Baiklah. Ni saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Afizah serta rakan-rakan dari SMK Tunku Ampuan Najihah Seremban Negeri 9. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih rakan-rakan kerana turut sama berkongsi pendapat masing-masing berkenaan dengan topik kita hari ini dan semoga bermanfaat kepada semua yang menonton. Kita akan tinggalkan anda dengan sebuah video, cikgu ya. Bukan video. Bukan video. Nak nyanyi kan? Kita nak nyanyi. Alamak, saya barulah nak mengelak nyanyian. Okey, tak mengapa. Saya cuba. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Seumpama hamba, biar dicemar manusia yang jahil ketawa. Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. La la la. Di tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang.
lagi muda dan mentah kulihat hijau. La 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 la. Oh yeah. Hey. Oh, I know. Kepada semua cikgu, nama saya Tan Men Shi. Kelas saya 3 Istiqomah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Aris Bendahara Keluang. Ciri nilai murni cikgu ialah bertanggungjawab, kerajinan, kasih sayang dan kegigihan. Hari ini saya akan mengucapkan serangkap pantun kepada semua cikgu. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Semua guru tak akan dilupakan. Budimu guru sentiasa dalam ingatan. 5, 6, 7, 8. Rajin belajar cepat maju. Bila dapat maju ke depan, terima kasih banyak cikgu. Selain itu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua cikgu kerana mengajar kita dengan bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab, dan mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM